Seorang pengguna Twitter bernama Nabil Irsyad telah menengahkan satu isu yang berkaitan dengan sistem rel transit di Kuala Lumpur, yang mana stesen-stesen MRT dan LRT sukar dicapai sekiranya hanya berjalan kaki. Dan anda mungkin merasakan bahawa sistem pengangkutan awam di Malaysia ni memberi manfaat yang begitu besar kepada golongan berpendapatan rendah, kan? Tapi apa yang anda fikir jika saya berkata bahawa benda ni sebenarnya taklah betul sangat? Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya diliputi oleh 143 kilometer laluan transit rail, dan perluasan dan pertambahan sistem rail di kawasan Lembah Kelang merupakan satu benda yang sangat dialu-alu-alukan oleh penduduk di KL yang sering kali terperosok di dalam kesesakan jalan raya di Pesta Lampu Merah setiap petang hari kerja. Jadi penggunaan sistem pengangkutan awam rail transit menjadikan pergerakan dari rumah ke tempat kerja kurang tertekan, sama ada dari segi kos minyak, dari segi kos parking dan juga stres, dan yang paling penting menjimatkan masa. Tetapi adakah anda tahu siapakah yang benar-benar yang paling beruntung dan paling mendapat manfaat di dalam pembangunan sistem rail ni? Sekiranya jawapan anda ialah yang bagi manfaat, mestilah golongan yang berpendapatan rendah, kan? Yang golongan yang kurang nasib baik ataupun yang berada di B40. Ya, anda adalah betul sebahagiannya lah. Tetapi sistem rail transit di Malaysia sebenarnya tidak disasarkan kepada golongan berpendapatan rendah. Ia sebenarnya untuk golongan berpendapatan tinggi, orang kaya. T20 kalau senang cakap, B40, M40 dan T20. Yang ini paling beruntung. Okey, saya akan jelaskan kenapa. Di dalam peta menunjukkan sistem jaringan transit rail di Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang. 143 km dan pelbagai laluan. Dan di sinilah lokasi-lokasi di mana projek perumahan rakyat ataupun PPR terletak. Dan jika kalau lihat projek perumahan rakyat yang sedia ada tidak dihubungkan dengan baik ke stesen-stesen LRT dan MRT, sama ada melalui jambatan ataupun laluan pejalan kaki yang sepatutnya. Sementara yang baru pula tak payah peduli, memang jauh gila daripada stesen. Bandingkan dengan shopping mall yang baru, pusat beli belah dan juga ada gedung-gedung pasar raya. Pusat beli belah pada hari ini sering kali dirangkumkan di dalam sebahagian daripada projek pembangunan campuran. Projek pembangunan campuran ni adalah satu style pembangunan baharu yang mana perumahan, bangunan ofis, pejabat, kedai dan dirangkumkan dalam satu projek pembangunan yang sama. Ada unit apartmen, ada pusat komuniti untuk dewan masyarakat, ada kolam renang yang mewah dan juga semua kemudahan-kemudahan yang mewah, sebutlah saja. Tapi masalahnya ialah projek campuran ini sangatlah mahal nak sebabnya kalau sebuah keluarga yang mempunyai yang mendapat pendapatan garis kemiskinan iaitu RM2,208 sebulan, nak dapatkan salah satu rumah macam projek residensi macam ni, perlu bekerja 58 tahun berturut-turut tanpa membelanjakan 1 sen sekalipun untuk membeli salah satu residensi yang mahal nak ni. Itu pun kalau harga rumah tak naik. Jadi siapa yang sebenarnya yang paling beruntung di dalam pembangunan sistem rail transit di dalam Kuala Lumpur dan Lembah Kelang? Orang kaya. Sebab orang kaya lah yang mampu beli residensi mahal-mahal ni dan juga buka kedai di dalam mall sehingga bercecah jutaan ringgit. 2 juta, 3 juta memang tak mustahil. Dan dalam masa yang sama juga, separuh daripada penduduk Malaysia hanya mendapat RM2,500 sebulan atau kurang. Dan ingat balik di mana trafik begitu teruknya di Kuala Lumpur atas sebab kesesakan.
Terima kasih. Jadi pembinaan sistem rel transit mendahulukan projek pembangunan campuran ni yang mana lebih mensasarkan kepada golongan berpendapatan tinggi. Mari kita lihat kepada satu case study yang pertama, iaitu stesen Cochrane. Stesen Cochrane dihubungkan dengan begitu baik ke IKEA Ceras dan juga pusat beli belah MyTown dan juga Sunway Velocity yang terletak agak jauh sikit dan menghala ke sebelah Maluri. Dan semua ni adalah projek pembangunan campuran, maknanya shopping mall ada, residensi ada dan juga pusat-pusat komuniti dan taman sikit. Tetapi cuba bandingkan dengan connectivity di antara stesen dengan PPR yang berdekatan, iaitu PPR Perkasa. Hanya 100 meter jarak di antara stesen dan PPR. Tetapi tiada laluan berjalan kaki yang begitu jelas, tiada laluan berbumbung. Jadi mungkin orang daripada yang duduk kat PPR tu mungkin kena terbang kot. Daripada kalau jalan Cochrane tu kereta biasa laju, mungkin kena terbang ke apa ataupun kena gali bawah tanah kalau daripada rumah nak pergi ke stesen Cochrane. Selain tu kita tengok case study yang kedua, iaitu di Kampung Kerinci. Okey, setibanya di Kampung Kerinci, tahulah bukan stesen Kerinci tapi sejarah lagi. Jadi bagaimana anda panggil stesen ni? Okey, sila ambil masa, saya boleh tunggu sekejap. Asalnya stesen ni hanyalah dipanggil sebagai stesen LRT University selepas Universiti Malaya. Tentulah. Kemudian terbinanya sebuah pembangunan campuran yang baru berhampiran dengan stesen universiti dan syarikat pemaju telah membeli hak untuk menamakan balik stesen ni, stesen universiti. Dan sejak daripada itu, nama asal yang tak komersial, yang tak membawa duit kepada prasarana telah ditolak ke belakang dan nama projek dibawa ke hadapan oleh kerana pemaju KL Gateway telah membayar wang sebanyak RM3 juta setahun untuk hak penamaan. Sebenarnya terdapat lagi stesen-stesen lain yang nama asalnya telah ditolak ke belakang oleh syarikat-syarikat swasta sebagai hak menamakan stesen. Cubalah cari sendiri daripada dalam peta ni. Soalannya ialah kenapa sistem rel di Lembah Kelang lebih mengutamakan pembangunan campuran yang menguntungkan golongan berpendapatan tinggi menepikan projek perumahan rakyat. Terdapat dua jawapan yang mungkin boleh menjawab soalan ni. Soalan yang pertamanya ialah kos. Nak bina sistem rel bukannya murah. MRT Sungai Buloh Kajang kosnya ialah RM22 bilion. Manakala pemanjangan stesen LRT di sebelah Kelana Jaya dan juga di Seri Petaling menuju ke Putra Heights, kosnya adalah RM10 bilion. Dan semua kos ni perlu ditanggung oleh kerajaan kerana syarikat swasta tak mungkinlah akan bina landasan sendiri oleh kerana kos yang tinggi dan juga pulangannya yang begitu rendah. Anda rasa bagaimana kerajaan nak dapatkan balik semua kos dan juga duit yang telah dibelanjakan untuk semua projek ni? Cukai. Sebab duit tiket sahaja, yang tiket anda bayar untuk naik LRT, MRT ni tak cukup sebenarnya untuk menampung kos pembinaan yang mencecah bilion dan bilion ringgit yang telah dibelanjakan. Dan sebagai pulangan kepada berbilion ringgit yang telah dibelanjakan untuk projek transit rail, MRT, LRT, kerajaan mendapat balik pulangan wang melalui cukai hartanah, duty stamp, SST daripada jualan hartanah dan juga cukai pendapatan daripada syarikat-syarikat swasta yang syarikat pemaju lah. Dan semua sumber-sumber pendapatan kerajaan ni adalah mustahil untuk didapati sekiranya tanah berhampiran dengan stesen MRT, LRT dibangunkan sebagai projek perumahan rakyat. Malahan kerajaan sendiri juga yang perlu mengeluarkan duit untuk menanggung kos-kos penyelenggaraan di dalam projek perumahan rakyat. Seperti contoh nak tanggung kos wiring, tanggung kos lift, parking dan sebagainya. Dahlah kena keluarkan untuk kos rail. Jadi kalau keluarkan duit lagi untuk menanggung PPR, jadi lagi banyaklah duit keluar kan. Sebab nombor dua ialah masa. Golongan berpendapatan tinggi adalah begitu sensitif dengan masa. Mana jam?
golongan pendapatan tinggi sangatlah menghargai masa, seboleh-bolehnya ingin pergi daripada point A ke point B secepat yang mungkin, oleh kerana ialah masa itu emas. Dan oleh kerana trafik di KL adalah begitu sesak nak, jadi pelbagai pihak terutamanya dari segi profesional dan juga golongan bisnes telah melobi kepada kerajaan untuk membina satu sistem rel yang berkesan supaya tenaga-tenaga profesional boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih pantas dan juga mengurangkan masa perjalanan dan sekaligus menjadikan produktiviti lebih tinggi. Dan sekali lagi, golongan yang pendapatan tinggi juga membayar cukai pendapatan, jadi satu sumber duit juga. Jadi adakah bermaksud trend ni sebenarnya tak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan rendah atau sederhana? Jawapannya tentulah tidak. Dia sebenarnya memberi manfaat kepada semua orang, termasuklah saya sendiri. Tetapi connectivity ataupun kesaling hubungan perlulah dipertingkatkan supaya penggunaan sistem rel ni dapat dioptimumkan atau dimaksimalkan tinggi yang mungkin dengan dua cara ni. Pertama sekali, sistem bas bandar di Malaysia perlu dipertingkatkan. Bas di Malaysia memang macam perlahan, tak cekap. Maksud tak cekap ialah masa tunggu lambat, datang tiba-tiba, dan juga kekerapan. Kadang-kadang datang sejam sekali, kadang-kadang 2 jam sekali. Dan seolah-olah bas ni perlu tunggu arah mata angin yang betul supaya boleh berlayar dengan betul. Jadi sistem bas di Malaysia perlu dipertingkatkan dengan frekuensi yang tinggi, dengan laluan yang lebih banyak. Dan juga kalau rasa macam tak ada ramai orang nak naik, mungkin bas tu boleh dikecilkan daripada bas kedebak besar sejam sekali. Mungkin boleh tukar pada bas macam bas compact ataupun van, gerak 10 minit sekali. Kerap, kecil tetapi kerap. Jadi yang keduanya adalah laluan pejalan kaki. Di Malaysia ni sangat unik sekali laluan pejalan kaki. Kalau dilihat di negara-negara yang maju, laluan pejalan kaki adalah untuk pejalan kaki, seperti mana jalan raya untuk kenderaan. Tetapi di Malaysia, laluan pejalan kaki adalah kegunaannya ialah ruang parking untuk kereta, laluan shortcut untuk motosikal, tempat di mana pakcik-makcik jual nasi lemak dan kuih belah pagi, dan juga abang jual burger kat belah malam. Segala-galanya kegunaan kecuali guna untuk pejalan kaki, kalau ada. Dan acap kali jalan raya yang dibina terutama di kawasan bandar, tak ada pun laluan pejalan kaki kat tepi dan juga lintasan jalan kaki yang selamat. Menjadikan nak melintas jalan seolah-olah macam satu aksi ngeri, stunt action ataupun cubaan untuk bunuh diri. Kalau boleh, laluan pejalan kaki di antara stesen dan ke kawasan sekitar je perlulah ada macam laluan yang agak jelas. Jadi supayanya orang boleh datang dengan senang. Kalau takkanlah nak bawa Grab kot. Kalau bas, dah lah bas lambat, nak jalan kaki tak boleh, nak bawa Grab. Kos untuk naik Grab daripada tempat, katalah dalam 5 minit jalan kaki ke stesen, sebenarnya lagi mahal daripada naik LRT atau MRT sendiri. Jadi kesimpulan ni sini adalah apa benda nak simpulkan tak tahulah. Sistem rel sepatutnya bermanfaat kepada semua orang, bukan hanya pada golongan T20 saja. Dan dilihat pada sekarang ni, dan dilihat pada style pembangunan di sekitar stesen, dia lebih manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi ataupun orang yang sungguh bertuah, memang tinggal dekat dengan stesen LRT, MRT, apa bagai. Dan pada anda semua yang lain yang tinggal agak jauh daripada stesen LRT, semoga berjaya lah untuk terselamat di KL dan juga di Lembah Kelang tanpa kereta dan motosikal. Atau mungkin boleh cuba terbang.